Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Bab suap makanan yang gugur dari tangan. Tajuk malam ni nak cerita kita bila makan, kadang-kadang adalah makanan yang jatuh ke atas lantai. Kalau makan di meja, kadang-kadang ada sebiji dua nasi jatuh atas meja. Kalau makan atas lantai, duk suap makan, kadang-kadang ada satu dua biji nasi jatuh atas lantai. Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, selalu orang yang makan itu akan gugur suap yang dimakannya itu dari tangan. Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata apa? Benda ni normal. Benda ni biasa. Orang makan, duk bertabung ni biasa. Maka apabila jatuh daripada tangan kamu, janganlah kamu tinggalkan makanan itu. Tuan-tuan tengok nada Islam ni ajak macam mana. Lembut aja dia abang kat kita. Macam satu bapa ajak anak. Abang, dia kata makan jangan bagi bertabung. Abang, hak bertabung tu kutip. Islam dia mai kat kita macam tu. Fitrah Islam ini dia mai, dia pujuk kita. Dia bukan jerkah kita. Dia bukan marah kita. Islam tak mai keriau kat kita. Islam dia mai, dia habang kat kita elok-elok. Kalau kita makan, kalau ada yang jatuh bertabung, kutip. Dia kata jangan ditinggalkan makanan itu. Bahkan ambil dia, kutip akan dia. Bersihkan makanan itu daripada kotok-kotok yang dapat dibersihkan. Kemudian makan akan dia apabila sudah dibersihkan. Makan buah betik, berdebuk jatuh. Angkat tengok ada habuk, pergi basuh habuk tu, makan buah betik. Islam ajak lagu tu. Islam tak ajak kita jatuh sikit, tendang dengan kaki. Tuan-tuan, sedang tak sedang anak-anak kita, cucu-cucu kita hari ni ada macam tu. Dia tak tahu nak syukur rezeki Allah bagi kat dia. Dia tak tahu syukur. Demikianlah suruh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan daripada Abu Isa At-Tirmizi. Kata hadis dia, diriwayatkan dari satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW adalah ia apabila makan apa-apa makanan, menjilat Nabi akan jarinya yang 3 puntung itu. Ini Nabi. Dia makan apapun, lepas makan dia la'iqa as-sabi'. Dia jilat jari-jari dia. Itu Nabi SAW. Kerana adat orang-orang zaman Nabi SAW makan roti yang ada lauk yang jadi pencicah roti itu. Zaman Nabi, dia makan ni kurma, makan benda kering. Habis-habis sangat pun roti, cicah, benda kuah sikit. Jadi, Nabi SAW dan sahabat-sahabat zaman Nabi, dia pakai 3 jari aja. Apa dia? Ibu jari, jari telunjuk dengan jari hantu. 3 jari aja. Kita ngandal jangan apa hari ni, buah 3 lambat habis. Ya. Jadi, dia cerita ni, Nabi, zaman Nabi, makan macam tu. Kita hari ni kuah banjir 3 jari sakit lah. Dia kena buah 5 cantik. Nabi SAW makanan dia pada masa tu memadai dengan makan 3 jari. Maka Nabi akan jilat 3 jari sahaja. Begitu. Dia kata seperti mana makanan Nabi ialah manisan ataupun susu. Dia ambil roti cicah dengan manisan, dengan susu, ataupun minyak sapi, ataupun apa-apa kuah daging. Ada zaman Nabi. Dengan kerana itu, kenalah 3 anak jari dengan apa-apa lauk yang jadi pencicah roti itu. 3 jari cukup untuk makanan seperti yang Nabi makan. Cukup dengan 3 jari. Maka apabila sudah makan Nabi SAW, menjilat Nabi akan jarinya yang 3 itu, iaitu jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Dia nak bagi tahu di sini bukan masalah 3 jari itu. Dia nak bagi tahu kata Nabi SAW lepas makan, Nabi jilat jari dia. Sisa-sisa makanan yang ada di jari itu di-clear dengan jilat Nabi. Tuh. Kata Anas bin Malik, wa qala iza ma waqa'at luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan. Dan sabda Nabi SAW, kalau jatuh satu daripada suap makanan kamu itu, maka hendaklah buang daripadanya akan kemudaratan. Yakni ambil akan suap itu dari tempat jatuhnya dan buang apa-apa suatu yang memudaratkan akan dia. Kalau jatuh habis ketui, kalau lekat habuk, buang habuk tu. Makanan tu jangan buang.
makan makanan itu. Dan makan akan dia apabila sudah dibuang yang memberi mudarat jika makannya itu. Dan jangan biarkan suap itu terbuang. Jangan dengan kerana jatuh tu terus buang daripada meja. Jangan, Nabi kata. Kerana jikalau dibiarkan benda itu berlaku, tentulah itu menjadi habuan syaitan. Pasal apa? Kalau kita biar, syaitan nanti sapu benda tu. Syaitan nanti sapu benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita mau ingat satu, tuan-tuan. Kita makan nasi sepinggan. Terus kata sepinggan nasi. Sebiji nasi itu. Sebiji nasi yang kita makan tu, dia punya proses nak jadi nasi ini. Allahu Akbar. Orang buat bendang tahu. Kita duk makan nasi sepinggan. Terus kata sepinggan. Sebiji nasi. Asal daripada sebiji beras tu. Nak boleh jadi nasi yang kita makan tu. No, dia start daripada apa? Daripada tengala bendang. Nasi itu tak mai, melainkan dia kena start proses dia daripada kita pergi tengala bendang. Nak kena menanam, nak kena menabur, nak kena sampai tunggu sampai jadi padi, nak kena tunggu sampai padi masak. Dah padi masak nak kena mengerat, dah mengerat nak kena mukul. Ni cara dulu lah, cara tak ada mesin ni. Dah mukul nak kena mengangin dulu ada kan. Ni aduk kayuh basikal kipas angin duduk. Dah lepas tu nak kena mesin. Lepas tu nak jadi beras. Lepas tu nak kena masak. Tuan-tuan, proses ni daripada tengala tanah sampai nak jadi beras ni. Berapa lama masak? Tuan-tuan yang bisa buat benda? 4 bulan, 5 bulan. Dia duk main macam ni biar masak. Nak dapat sebiji beras kita nak suap dalam mulut tu. 4 bulan, 5 bulan baru dapat beras sebiji tu. Tiba-tiba jatuh bertabung. Buang lagu tu. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Orang putih kata apa? Dia kata, we can throw away food in a minute. Orang putih kata dalam masa seminit, kita boleh lempak semua makanan kita. But it takes months and years to grow the food we eat. Tapi mau ingat, dia kata, makanan yang kita duk makan tu, mengambil masa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun nak jadi itu benda yang kita duk suap dalam mulut tu. So orang putih kata apa? Dia kata, think before you throw food away. Kamu fikir, dia kata sebelum hang lempak apa-apa makanan. Muduk fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa? Jangan kufur nikmat. Kata Anas bin Malik, apabila kita biar makanan yang jatuh tu, maka dia menjadi habuan syaitan. Masalah, makan dengan 3 anak jari itu disuruh oleh syarak. Ini asal-asal kalau makanan itu macam makanan yang dimakan oleh Nabi. Guna 3 jari itu sunnah. Maka iaitu terupa pada makan roti. Adapun jikalau makan nasi, maka berhajat kepada menggunakan 5 jari. Syekh Idris Al-Marbawi, dia habang siapa? So ada sahabat-sahabat kita yang baru duk main semangat dengan agama. Dia baru duk main semangat dengan agama. Hari-hari pakai jubah, dah mula simpan janggut. Dia dah main semangat, dia duk main baguslah. Dia kira kalau boleh nak buat sunnah ni, nak buat full. Dia mula daripada ujung rambut dia sampai ujung kaki. Dia kira dia nak apply sunnah ni full pada diri dia. Dia mula duk buat celak mata dia. Dia mula duk tak mau nak senyum dengan orang. Dia mula sampai mak pak dia, bini pun mula takut kat dia. Bini kata, abang biar betul ni abang. Dia tahu betul dah ni. Kata. Dulu yang tak betul, dia main begitu. Dia nak apply sepenuhnya ni sampai makan nasi pun 3 jari. Bukan kata bini, anak-anak makan semeja pun duk kali tengok, ayah ni lambat habis kalau dulu ni. Dia duk pegang 3 jari nasi. Syekh Idris Al-Marbawi faham orang-orang yang kena renjatan elektrik ni. Dia faham. So, Syekh Idris Al-Marbawi habang siap-siap dah. Dia kata, kalau sekiranya makan nasi, susahlah nak pakai 3 jari. Dia habang siap-siap dah. Pasal apa? Pasal takut saat dia ada orang, dia salah ambil hadis ini. Dia nak pakai 3 jari. Dia kata, dan janganlah orang makan nasi dipakai 3 jari. Sedangkan makan nasi berhajat menggunakan 5 jari. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan sunat makan dengan 3 jari. Apapun Nabi pakai 3 jari makan, itu tetap sunnah. Dia kata. Dan janganlah dihimpunkan kepada yang keempat dan jari yang kelima, melainkan sekiranya uzur. Kata Imam Nawawi. Dia kata sunnah makan 3 jari. Tapi kalau sekiranya makanan yang kita nak makan tu tak boleh melainkan dengan 5 jari, maka makan 5 jari itu dibenarkan. Seperti mana makanan itu berkuah dan sebagainya.
pada barang yang tiada boleh ia melainkan dengan menggunakan 5 jari. Pakai 5 jari. Masalah makan makanan yang jatuh daripada tangan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan sunat makan suap makanan yang jatuh daripada tangannya, kemudian daripada sapu buang apa-apa yang memudaratkan yang kena makanan itu, kemudian daripada satu buang benda yang memudaratkan makan. Bermula hukum ini jika tiada jatuh suap makanan itu di atas benda najis. Kalau makanan ni pergi jatuh atas najis, ini kena tengok. Maka jika jatuh ia di atas tempat najis, nescaya kena najis itu, maka tak dapat tidak daripada membasuhnya jika boleh basuh. Maka jika tidak boleh basuh, nescaya diberi akan dia kepada binatang untuk makan. Makanan kita tu pergi jatuh atas najis, yang sekira-kira kalau basuh pun kita tak boleh nak telan dah. Tak boleh dah nak telan. Basuh bersih dah, dia duk nampak hak jatuh tadi ni. Tak payah nak telan dah. Kalau sampai peringkat tu, kita kata Imam Nawawi bagi kepada binatang. So binatang makan.